kami minta tolong ya Allah. Kita mengaku dalam ayat ni kita hanya minta tolong pada Allah. Tetapi apa yang berlaku? Ada manusia-manusia yang tidak hanya minta tolong pada Allah sahaja. Ada yang minta tolong jumpa bermu. Ada yang seru malaikat-malaikat. Ada yang seru nabi-nabi. Ada yang seru wali-wali. Sedangkan nabi-nabi, wali-wali semuanya sudah wafat ya, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi-nabi, wali-wali semuanya dah wafat. Mereka diletak roh-roh para wali, para salihin, para nabi, para rasul, Allah letak di Iliyin. Roh-roh orang yang baik-baik ni Allah letak di Iliyin. Iliyin ni ialah langit tingkat yang ke-7. Ini dapat kita dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj bertemu dengan roh-roh para nabi dahulu. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Adam. Semua nabi-nabi itu berada, roh-roh mereka berada di Iliyin. Jadi ini bukti bahawa para nabi tidak mendengar apa yang berlaku di dunia. Jadi kalau ada manusia seru para nabi, contohnya ada nak ambil daun pokok, daun bidara, kena seru Nabi Ilyas, itu sudah boleh menjatuh syirik tuan-tuan. Ataupun orang nak pergi ke laut, nak tangkap ikan, mereka seru Nabi Khidir. Dikatakan Nabi Khidir jaga laut. Dikatakan Nabi Ilyas jaga pokok-pokok. Tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan seperti ini boleh membawa syirik. Kita sembah Allah betul dah, iyyaka na'budu betul dah. Tetapi iyyaka nasta'in, hanya padamu kita minta tolong ni banyak yang tak terpesong. Banyak yang tergelincir. Contoh yang jelas tuan-tuan dan puan-puan ialah jumpa bomoh. Jumpa bomoh. Bomoh tu seru. Seru tak apa-apa dia seru. Seru jin. Seru tak tahulah dia seru apa. Jadi perbuatan ini menduakan Allah. Boleh membawa syirik. Dosa syirik ini tidak terampun tuan-tuan dan puan-puan. Allah Maha Pengampun. Allah akan ampunkan semua dosa-dosa orang mukmin kecuali dosa syirik. Jadi kita jangan ada syirik walaupun kecil dalam hati kita. Sebab ada syirik dalam hati kita walaupun sedikit boleh membawa ke neraka. Takut tuan-tuan, kita tak mahu kita ke neraka. Kalau cerita tentang neraka, Masya Allah, panjang tuan-tuan nak cerita tuan-tuan. Jadi setakat ni kita kena faham bahawa kita jangan minta tolong selain daripada Allah. Jadi sampaikan Allah hurai dalam 7 surah. Ketujuh surah ni kita kenali sebagai surah Hamim. 7 surah ni kita dikenali sebagai surah Hamim. Iaitu yang pertama surah 40, surah Al-Ghafir. Surah yang kedua, Fusilat. Surah yang ketiga, surah 42, Asyura. Surah 43, Az-Zukhruf. Tuan-tuan boleh tengok dalam set dalam Al-Quran. Kemudian surah 44, surah Ad-Dukhan. Surah 45, surah Al-Jatiyah. Dan yang terakhir surah 46, surah Al-Ahqaf. Jadi 7 surah ini dimulai dengan Hamim. Menjelaskan kepada ayat dalam Fatihah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Bagaimana Allah mengajar pada kita minta tolong pada dia sahaja. Allah hurai dalam 7 surah. Semua ke-7 surah itu, surah 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 7 surah semua ni, 7 surah semuanya Allah hurai dimulai dengan Hamim. Huraian Allah supaya kita hanya minta tolong kepada Allah. Sedangkan surah iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita sembah, hanya satu surah, iaitu surah Az-Zumar. Dan surah Az-Zumar, dakwah surah dia ada di dalam ayat 46. Ada dalam ayat 46. Tuan-tuan boleh cek dalam ayat 46 surah Az-Zumar yang membawa makna lebih kurang begini. Ya Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, hanya Engkau yang mengetahui perkara-perkara gaib dan nyata. Hanya Engkau yang mengadili perkara-perkara yang selalu mereka perselisihkan. Jadi Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Kita manusia yang lemah tidak tahu tuan-tuan. Bomoh-bomoh tak tahu perkara gaib. Nabi-nabi pun tak tahu perkara gaib. Nabi Muhammad tak tahu perkara gaib.
Sampaikan dia kena sihir pun Nabi Muhammad tak tahu. Nabi diracun pun Nabi tidak tahu. Sehinggalah Allah beri tahu. Nabi tahu apabila dia disihir apabila Allah beritahu. Nabi tahu dia diracun apabila Allah beritahu. Jadi maknanya kalau seorang Nabi yang mulia tidak tahu perkara-perkara gaib, apalagi kita manusia. Jadi apa lebihnya bomoh-bomoh? Mereka mengetahui perkara-perkara gaib. Hanya agakkan ataupun ada pembantu. Nah, pembantu dia siapa tuan-tuan dan puan-puan? Pembantu dia adalah jin-jin kafir. Jin-jin bukan Islam. Kalau jin Islam dia tidak berkawan kepada manusia. Kerana jin Islam tahu batas-batas hubungan antara jin dan manusia. Jin pun hidup macam kita. Ada Islam, ada yang tidak Islam. Ada jin membaca Quran, ada yang tidak baca Quran. Dia hidup macam kita. Tetapi di alam lain, di alam gaib yang kita tidak nampak. Jadi jin-jin inilah yang membantu para bomoh. Kalau kita minta tolong pada kita sakit, kita minta tolong pada doktor tak apa tuan-tuan. Sebab doktor memang kita nampak ada alat X-ray ke, alat jangka suhu dan sebagainya. Tak apa, kemudian dia bagi ubat pada kita nampak obat tu. Ubat yang diperbuat pada herba ke atau sebagainya. Jadi kita nampak. Tak apa kita minta tolong pada doktor kerana ada sebab. Dan akhir sekali dalam surah ini, seperti yang kita telah sebutkan kemarin, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ya Allah berilah hidayah dan petunjuk kepada kami. Kepada kita ni setiap kita ada tanggungjawab. Seorang suami ada tanggungjawab memimpin anak isteri. Seorang isteri tanggungjawab memimpin, mendidik anak-anaknya. Katalah tuan-tuan dan puan-puan, seorang suami itu dapat masuk surga, tetapi anak dan isteri itu tak nampak masuk surga. Anak isteri nanti akan bergayat pada kaki suami dia. Anak-anak akan bergayat pada kaki ayahnya. Jadi ayahnya sepatutnya boleh masuk surga tak dapat masuk tuan-tuan. Kerana dia telah mengabaikan tanggungjawab untuk memimpin orang-orang yang di bawah jagaannya. Jadi kita tidak boleh masuk surga sendiri seorang-seorang tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada tanggungjawab untuk membawa bersama keluarga kita untuk masuk surga. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa golongan yang telah Allah beri nikmat? Di dalam Al-Quran ni tuan-tuan, Allah cerita 4 golongan yang diberi nikmat. Iaitu pertama golongan para anbiya, iaitu para nabi, para rasul. Kemudian yang kedua golongan siddiqin, iaitu orang-orang yang pertama melakukan kebaikan, para wali tuan-tuan. Kemudian yang ketiga golongan para syuhada, iaitu orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Dan yang keempat golongan para solihin. Jadi kita ni tidak layak masuk golongan pertama, kedua dan ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Kita mengharapkan supaya kita termasuk dalam golongan para solihin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan para solihin tuan-tuan dan puan-puan. Dan ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan yang kau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Kalau tadi golongan yang diberi nikmat ada 4 golongan. Golongan sesat ni pun ada 4 golongan. Allah sebut dalam Al-Fatihah. Allah sebut dalam seluruh Al-Quran, 30 juzuk Al-Quran. Allah sebut golongan yang sesat. Siapa golongan yang sesat itu tuan-tuan? Pertama ialah golongan musyrikin Mekah. Golongan musyrikin Mekah. Yang kedua ialah golongan Yahudi. Di dalam Al-Quran Allah sebut Bani Israel. Jadi Bani Israel ni sekarang kita panggil golongan Yahudi. Mereka memiliki kitab. Musyrikin ni dia tidak ada kitab, tetapi mereka sebenarnya adalah warisan daripada ajaran Nabi Ibrahim, ajaran daripada Nabi Muhammad, Nabi Ismail. Kaabah itu sendiri dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Itu bukti bahawa musyrikin Mekah ada agama. Tetapi apabila jauh daripada Nabi, mereka telah melakukan ingkar dalam agama, melakukan maksiat, ingkar dalam agama. Kemudian golongan Yahudi, iaitu Bani Israel, juga ada kitab tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kitab
kepada Nabi Musa kitab Taurat. Kitab Taurat diberi kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Tapi mereka telah menafikan kitab Taurat. Mereka telah mengubah-ubah kitab Taurat. Dan yang ketiga, golongan Nasara. Nah, golongan Nasara ni pun golongan yang sesat, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa sesat? Nasara ni dalam Al-Quran, Nasara kita panggil Kristian. Kristian ni mempunyai kitab, iaitu kitab Injil yang diberi kepada Nabi Isa. Nabi Isa kata, sembahlah Allah Tuhanku, Tuhanmu. Tetapi apabila Nabi Isa tiada, hanya Nabi Isa saja yang masih hidup. Allah cerita dalam Al-Quran, masih hidup sehingga sekarang. Dan Nabi Isa akan turun ke dunia apabila hampir kiamat. Turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Apabila dunia menghampiri kiamat, dunia akan diperintah oleh Dajjal. Dajjal yang mengaku Tuhan. Dajjal ini dia mempunyai keistimewaan, boleh sihir. Sihir hidupkan orang mati. Jadi orang percayalah dia Tuhan. Huru-hara waktu itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Setelah Dajjal dibunuh, dunia akan kiamat. Okey, itu golongan yang ketiga. Sekarang golongan yang keempat, golongan yang sesat ialah golongan munafikin, munafik. Orang yang mengaku Islam, berpura-pura Islam, tetapi sebenarnya dalam hati dia bukan Islam. Zaman Nabi pun ada. Contohnya Allah sebut ialah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ketua munafik pada zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah ramai munafik, ada munafik, zaman sekarang lagi ramai. Kita tidak tahu orang munafik. Sebab yang munafik adalah dalam hati. Hanya Allah saja tahu. Abdullah Ubay itu munafik. Nabi Muhammad tidak tahu. Sebab mereka, orang-orang munafik ini sembahyang bersama Nabi. Pergi masjid bersama Nabi. Dengar tazkirah Nabi. Dengar Nabi baca Al-Quran. Tapi sebenarnya dia munafik. Bila turun surah Taubat, barulah Nabi tahu mereka ni adalah golongan munafik. Apabila dia ajak berperang, berjihad, mereka takut. Apabila dia ajak berinfak, derma, mereka tidak mahu infak kerana takut miskin. Takut habis harta. Itu golongan munafik. Jadi itu dia 4 golongan sesat yang Allah cerita dalam Quran, yang Allah sebut dalam Al-Fatihah. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi telah tamat huraian ataupun tafsir tadabbur surah Al-Fatihah untuk hari ini. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Segala kelemahan itu daripada saya sendiri. Segala kebaikan itu daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.